Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，晚上好，平安，感谢主的恩典。今天晚上我们又可以一起祷告，并且思想主的话。 Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami bersyukur kalau kembali malam hari ini kami boleh bersama-sama akan kembali merenungkan firman-Mu. 主啊，感谢主的恩典，今天晚上我们又可以再次思想主的话。 Tolonglah setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh fokus, kami boleh konsentrasi untuk boleh merenungkan firman-Mu. 求主帮助我们可以专心的思想主的话。 Sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami boleh perbuat. 因此，我们可以明白主的旨意，并且帮助我们行出主的旨意来。 Kami menyerahkan waktu perenungan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. 主啊，我们把思想你花的时间交托仰望在你手中。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶稣基督的生命祷告并感谢。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara, saya sebagai guru sekolah minggu seringkali menemukan hal-hal yang lucu terjadi di sekolah minggu. 弟兄姐妹，我是主日学老师，我在主日学里常常会遇到令人感到有趣的事情。 Pada suatu kali ketika ada sekolah Injil liburan, 有一次，当举行假期圣经学习的时候， ini sebelum pandemi ya. 这个是在疫情以前发生的事。 Nah, anak-anak diminta untuk berbaris sebelum mereka memasuki ruangan untuk mereka memulai petualangan acara mereka hari itu. 小朋友们还没进入这个大厅参加开始活动之前，老师们要求小朋友们排队。 Saudara, mereka harus berbaris sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. 他们应该按照他们自己的一个小群组来进去。 Saat itu saya memimpin sebuah kelompok dan saya meminta anak-anak yang ada di kelompok saya untuk berbaris. 我就要求在我这个群里边的小朋友们排队。 Tapi kemudian saya memperhatikan ada 2 orang anak berkelahi. 后来我看见有2个小朋友打架了。 Mengapa mereka berkelahi? 他们为什么会打架呢？ Ternyata mereka berkelahi karena mereka ingin ada di depan barisan. 因为他们每个人都想站在队伍的最前面。 Mereka mau berdiri berbaris di paling depan. 他们要排在最前面。 Saat anak yang pertama ada di depan, anak yang kedua langsung melangkahkan kakinya dan berada di depan anak yang pertama. 当一个孩子站在最前面，另一个孩子马上就跨步站在那个孩子的前面。 Saat anak yang pertama yang tadinya di depan lalu sekarang di posisi kedua, dia berusaha untuk merebut posisi pertama itu. 原先站在最前面那个小朋友，这时候看见他的位置被人占据了，他又马上迈步向前，站在最前面。 Mereka terus berusaha untuk menjadi yang paling depan dalam barisan mereka. 所以他们想设法站在队伍的最前面。 Kemudian mereka melapor kepada saya. 然后呢，他们就向我报告。 Mereka berkata, Lause, harusnya saya yang ada di depan. 他说：“老师啊，应该是我站在队伍的最前面才对， Karena saya datang duluan. 因为我先到的嘛。” Kemudian anak yang kedua berkata, enggak Lause, memang dia datang duluan, tetapi kan saya yang paling kecil. Saya seharusnya ada di depan Lause. 但这第二个孩子说：“虽然他是最先到的，不过我是最小的，所以我应该是站在队伍的最前面才对。” Mereka berdua mengklaim harusnya mereka yang ada di depan. 所以他们呢各自要求说，应该是他们站在队伍的最前面。 Tapi kemudian setelah beberapa saat masalah ini selesai, setelah lobby-lobby yang panjang. 后来呢，经过很长时间的劝说，这个争执就解决了。 Saudara, masing-masing mereka ingin menjadi yang pertama, ingin menjadi yang ada di depan. 所以他们每个人都想抢先，想成为站在最前面的。 Saya rasa Bapak Ibu yang memiliki anak juga mengalami hal yang sama. 我想弟兄姐妹家里有孩子的也会遇到同样的情形吧。 Bapak Ibu yang memiliki anak yang usianya tidak jauh berbeda antara anak pertama, kedua, atau ketiga juga mengalami hal yang sama. 当弟兄姐妹的孩子他们之间的年龄相差不远的时候，会发生同样的事。 Seringkali mereka berkelahi karena mereka mau menentukan saya yang duluan, harus saya yang duluan, jangan dia tapi saya.
他们常常为了抢先，认为自己应该是首先做的，所以他们就跟别的孩子吵架了。Saat kita mengajak salah satu anak, maka anak yang lain berkata, kenapa dia yang diajak bukan saya? 如果我们要一个孩子出门，那么另一个孩子会感到不满，会抗议说：为什么单单带他出门，我不带我出门呢？ Saat kita membelikan sesuatu untuk salah satu anak, maka anak yang lain akan berkata, kenapa dia yang dibelikan bukan saya? 当我们买一种东西给一个孩子，另一个孩子会说，为什么给他买不给我买呢？ Kalau ada mainan baru, maka mungkin mereka akan rebutan siapa yang akan duluan memainkan 要 mainan. 是家里有新玩具，也许孩子们会先抢先玩那个玩具。 Tetapi saudara-saudara, bukan hanya anak-anak yang seperti itu. 不但孩子们会出现这种情形， Kita pun sebagai orang dewasa seringkali juga demikian. 我们大人也常常会这样的。 Kita ingin kita yang duluan, kita yang pertama. 我们希望我们是最先的，我们是首要的。 Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah berantem, ngomel gitu ya, marah, saling marah. 也许弟兄姐妹之间曾经互相吵架， Saat kita marah, mungkin suara kita akan semakin keras, betul nggak? 当我们生气的时候，我们说话的音调会越来越高了。 Kita akan mengeraskan suara kita supaya apa? Supaya lawan bicara kita mendengarkan kita. 我们要大声的说话，让对方能够听我们所说的话。 Tapi lawan bicara kita juga akan mengeraskan suaranya karena mereka juga mau didengarkan. 但是呢，对方也是要大声的说话，他也希望我们能听他说的话。 Kita berpikir bahwa kamu yang harus dengerin saya duluan. 所以我们想，你应该先听我说的话， Maka kita mengeraskan suara kita. 然后呢，我们就提高我们的音调了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ini yang terjadi. Yang penting aku, saya. 所以呢，经常是说以自己为重，我是最重要的这种事情，经常会发生的。 Fokusnya kepada saya. 所以呢，焦点放在我身上， Apakah itu yang Tuhan inginkan? 这难道是主要我们这样做的吗？ Tentu tidak. 当然不， Bukan itu yang Tuhan kehendaki. 主要的不是这个。 Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. 好，现在请打开圣经，我们要阅读腓立比书第2章第1到第4节的经文。 Filipi 2 ayat 1 sampai 4. 腓立比书第2章第1到第4节的经文。 Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯。 Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。 Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Saudara, pada bagian ini Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk tetap di dalam kesatuan, untuk tetap bisa bersatu. 这里呢，使徒保罗希望腓立比的信徒能够保持合一。 Di dalam ayat pertama merupakan dasar mengapa mereka atau kita harus tetap bersatu. 那第一节是为什么我们还有他们必须合一的理由。 Alasannya satu, 理由只有一个， karena apa yang Kristus sudah lakukan. 就是因为基督为我们所做的事。 Ia sudah datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa setiap kita. 他降世为了救赎我们，死在十字架上了。 Karena Kristus maka kita dipersatukan. 因为基督，所以我们就要成为合一的。 Karena Kristus maka kita bisa mengalami banyak hal.
所以呢，因为基督，我们可以经历到许许多多的事情。 Kita bisa mengalami penghiburan, persekutuan, kasih, belas kasihan, nasihat, dorongan. 我们会有得到劝勉，有安慰，有交通，有推动，有勉励。 Saudara-saudara, kita ada di dalam persatuan itu. 我们是在这个合一的群体里存在。 Kesatuan itu sudah ada. 这个合一的状态已经有了。 Tugas kita hanyalah berdiri teguh di atas kesatuan itu. 我们的责任是要在这个合一中站立得稳。 Satu di dalam apa? 在什么方面合一呢？ Rasul Paulus mengatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 使徒保罗说：“你们要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。” Saudara-saudara, kesatuan di sini bukan berbicara apa yang ada di luar yang nampak secara fisik. 这里说的合一呢，并不是说外在的我们看得见的那种状况。 Kesatuan yang dikatakan ini bukan berbicara, bukan berarti sebuah keseragaman. 这里的所谓合一呢，并不是说大家要一律化。 Seringkali saat kita berbicara tentang kesatuan, maka kita menghubungkan dengan keseragaman. 所以当我们常常提到合一，就常常把这个合一这个概念跟一律化联系起来。 Warna baju yang sama, minat yang sama, pilihan yang sama. 比方说一样的衣服、一样颜色的衣服、一样的兴趣、一样的爱好。 Bukan seperti itu. 不是这些。 Saat ada perbedaan pendapat itu tidak masalah. 要是我们之间有不同的意见，这个应该是没错的。 Tetapi tujuan kita, hati kita, semangat kita harus sama untuk Tuhan. 但是呢，我们的目的、我们的精神、我们的思想应该一样，都是为了主。 Kesatuan yang dituliskan ini adalah kesatuan secara keseluruhan. 所以这里所说的合一是整个的、全面的合一。 Nah, saudara-saudara, Tuhan mengharapkan setiap kita terus ada dalam kesatuan ini. 主希望我们每个人都一直保持在这合一的状态里。 Bukan hanya apa yang ada di luar, tetapi juga apa yang ada di dalam diri kita. 不单单是在外在这合一，而且在我们内在也是合一的。 Bukan hanya menyangkut hati dan jiwa, tetapi juga pemikiran dan tujuan kita. 不单单是心思意念，还有我们的目的也要一样的。 Bukan hanya sekedar ikatan emosional, tetapi juga kesadaran intelektual. 不单单是一种情感的合一，而是的知识上的合一。 Bukan hanya sekedar kebiasaan dan kebersamaan, tetapi juga disatukan oleh tujuan. 不是因为习惯，而是因为有共同的目的而合一起来。 Saudara, kita ada di dalam kesatuan ini 我们是在这个合一里边存在的， karena apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. 就是因为基督为我们所做的事，所以我们已经在这合一里边了。 Karena itu kita perlu menjaganya, jangan sampai kita keluar dari kesatuan 所 ini. 以我们必须保持这个合一，我们千万不能够离开这个合一的状况。 Bagaimana caranya? 方法怎么样呢？ Milikilah kerendahan hati. 我们必须有谦卑的心。 Kerendahan hati yang seperti apa? 是怎么样的谦卑的心呢？ Pada ayat yang ketiga, Paulus mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. 在第3节里，保罗说：“不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。” Apa yang dikatakan oleh Paulus ini merupakan musuh dari kesatuan. 保罗所说的这些是阻挡合一存在的坏因素， Lawan dari kerendahan hati. 是谦卑的抵挡谦卑的。 Kepentingan yang dikatakan di sini mengarah kepada ambisi pribadi, keinginan diri yang begitu kuat. 这里说的结党就是说牵涉到个人的野心，还有呢自己要坚持的利益，个人利益。 Yang pada akhirnya bisa menyebabkan perpecahan, pertikaian. 结果呢会引起分歧和分裂了。 Pokoknya saya maunya begini, pokoknya keinginan saya harus tercapai, saya harus bisa melakukan ini, saya nggak peduli dengan yang lain. 不管怎么样，我的目的应该要达到，我不管别的。 Bahkan tidak peduli apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. 并且呢，不考虑到底我这样想合乎真理还是不合乎真理。 Seperti yang dituliskan dalam Roma 2 ayat yang ke-8. 就像罗马书 Dikatakan 2章8节说的， Dikatakan tetapi murka dan geram mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran,
melainkan taat kepada kelaliman. 罗马书2章8节说：“唯有结党，不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。” Saudara-saudara, jangan sampai kita hanya mencari kepentingan kita sendiri. 我们千万不要单单顾自己的事， Jangan sampai kita hanya memenuhi ambisi kita pribadi. 我们常常不要为了满足个人的野心就不顾合一了。 Sampai-sampai kita tidak mempedulikan lagi apakah itu benar atau tidak. 甚至呢，我们不管到底我们这样想、这样做合乎真理还是不合乎真理。 Bukan hanya masalah mencari kepentingan sendiri yang Paulus tuliskan di sini. 那这里呢，不单单牵涉到单顾自己的事， Tetapi juga mencari pujian yang sia-sia. 然后呢，保罗还说还要寻求那些虚浮的荣耀。 Pujian yang sia-sia ini berbicara tentang kehormatan yang tidak ada artinya. 这个不是说一种就是刚才说的虚浮的荣耀。 Mungkin dengan cara menyombongkan diri, menonjolkan diri dengan cara apapun, bahkan mungkin dengan merendahkan yang lain. 或者呢，可能是采取各种方式，甚至贬低别人来抬高自己。 Apapun akan dilakukan demi mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan. 只要得到别人的夸奖，得到别人承认，我什么都能够做，可以做。 Ini adalah musuh dari kesatuan. 这是合一的抵挡合一的一种坏因素， Ini adalah lawan dari kerendahan hati. 这是不谦卑的表现。 Saudara, saya bawa sebuah balon di sini. 这里我带了一个气球， Saudara, bayangkan balon ini adalah diri kita. 我们可以想象这个气球是我们自己。 Seharusnya saya bawa pompanya juga, tapi pompanya ternyata rusak, saudara. 本来我应该带一个打气筒来，不过那个打气筒坏了。 Saudara, bayangkan kalau kita isi balon ini dengan angin. 我们想象如果我们把气打进这个气球里， Balon ini kita pompa, kita pompa, kita pompa, kita pompa, terus kita pompa. 我们一直把空气打进这个气球里边， Apa yang akan terjadi dengan balon ini? 那么这个气球将会怎么样呢？ Apakah balon ini akan baik-baik saja? 这个气球不会有什么问题发生吗？ Tidak, bukan? 不会吧？ Duar, 它会破 meledak, 了， hancur. 会粉碎了，破了。 Itu juga yang terjadi dengan diri kita. 同样的，这样的事也会发生在我们身上。 Saat kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, kita hanya memikirkan ego kita, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah kehancuran. 当我们只顾到自己的利益，只想到自己，那么结果呢，就会让自己呢粉碎了。 Diri kita hancur, keluarga kita hancur, mungkin pekerjaan, karir kita, pelayanan kita bisa hancur. 所以呢，不单是我们自己粉碎，我们的家庭、我们的事业、我们的四方也都会粉碎了。 Karena kita hanya memikirkan kepentingan kita 因 sendiri. 为我们单单顾到自己的利益或者自己的事， Saudara, apakah ini yang saudara cari? 难道这就是我们大家寻找的吗？ Hanya kepentingan diri kita sendiri, 就是单单顾自己的事、自己的利益， hanya pujian yang sia-sia. 只有那个虚浮的夸奖。 Orang yang rendah hati tidaklah seperti itu. 但是一个谦卑的人，他不会这样做的。 Orang yang rendah hati menganggap yang lain lebih utama. 一个谦卑的人，他会觉得别人比自己强。 Orang yang rendah hati akan juga memperhatikan kepentingan orang lain. 一个谦卑的人，他也会想到别人的利益、别人的事。 Orang yang rendah hati juga peduli kepada yang lain. 一个谦卑的人会关照别人。 Karena itu Rasul Paulus melanjutkan pada ayat yang keempat A. 所以呢，使徒保罗在第4节上半节接下去这样说， Dikatakan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. 他说：“个人不要单顾自己的事。 Memperhatikan kepentingan sendiri berarti hanya fokus kepada diri kita. 如果单顾自己的事，比如说自己的单聚焦自己， Kita tidak peduli dengan yang lain. 而且呢，对别人完全不管别人怎么样。 Saudara, saat kita hanya fokus kepada satu hal, seringkali hal yang lain kita tidak akan perhatikan. 当我们聚焦于一件事，我们常常就会忽略了其他的事情。 Saat kita fokus kepada satu titik, maka seringkali di luar titik itu kita tidak perhatikan. 当我们专注于某一个点，那么这个点以外的，我们就会不顾了、不管了。
Tapi bukankah ini yang sering muncul di dalam diri kita? 但是呢，这样的现象不是常常出现在我们身上吗？ Ini natur kita sebagai manusia yang berdosa. 我们是罪人，我们的本性就是如此。 Diri sendiri yang selalu menjadi fokus. 所以呢，我们聚焦自己本身， Aku yang paling penting. 我是最重要的， Aku harus menjadi pusat perhatian, bukan yang lain. 我必须成为别人的聚焦点，而不是别人。 Orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi pusat perhatian itu. 所以大家呢都抢先的想成为别人注意的焦点。 Saudara Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang yang rendah hati tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan yang lain. 使徒保罗说，一个谦卑的人，他不但关心专注自己，他也会关心别人的事。 Saudara bayangkan kalau misalnya tadi waktu kita puji-pujian, tim musik memainkan musik. 我们想象一下刚才这个弹琴的伴奏，我们唱赞美诗的时候。 Lalu salah satu pemain musik merasa harus saya yang menjadi fokus, misalnya pemain bass. 如果呢一个演奏乐器的认为我应该成为 Lalu pemain 中 bass, 心的话pemain bass, gitar bass itu membesarkan bassnya lalu memainkan dengan asik sendiri. 那个弹吉他的就把那个吉他的声音弹得很响亮，让大家引起大家的注意。 Apa yang akan terjadi? 那么结果会怎么样呢？ Tentu akan berantakan. 结果呢就不能够和谐了。 Karena kita tidak peduli dengan yang lain, kita hanya fokus kepada diri kita, permainan kita, maka akan berantakan. 因为我们不管别人了，我们单专注于自己，那么这个和这个什么演奏乐器的群体就不能够很好的和谐的合作了。 Karena itu jangan kita hanya fokus kepada diri kita, tapi mari kita juga boleh memperhatikan yang lain. 所以我们不要单单聚焦于自己，我们要同时关照别人。 Saya percaya setiap kita tidak ingin keluar dari kesatuan tubuh Kristus. 我相信每个人都不想离开这个基督的身体， Karena itu milikilah kerendahan hati. 所以我们大家必须有谦卑的心。 Berbicara rendah hati berarti berbicara bagaimana kita melihat diri kita dan juga bagaimana kita melihat orang lain. 提到谦卑，就是我们怎样看待自己，同样的也怎样看待别人。 Seringkali saat kita melihat orang lain itu lebih dari kita, maka kita akan mudah untuk rendah hati. 当我们看见别人比自己强，我们就会谦卑了。 Tapi bagaimana saat kita melihat orang lain itu sepertinya lebih rendah daripada kita? Apakah kita bisa rendah hati? 但是如果你看见别人好像比自己差，那么你还能够有谦卑的心吗？ Saat orang lain memiliki lebih banyak daripada apa yang kita miliki, kita bisa rendah hati. 当我们看见别人拥有的比我们所拥有的更多，我们就会谦卑了。 Tapi bagaimana kalau orang lain itu tidak memiliki apa-apa? Apakah kita masih bisa rendah hati? 但是如果对方的一无所有，我们还会有谦卑的心吗？ Karena itu mari kita melihat diri kita dan juga kita melihat orang lain sama seperti Tuhan melihat kita 所以 sendiri. 我们应该像主看待我们，我们看待我们自己，也看待别人。 Di mata Tuhan setiap kita adalah sama, tidak ada yang lebih daripada yang lain. 在主的眼中，我们大家都是一样的，没有一个人会比别的人更强。 Bagi Tuhan, semua kita adalah manusia yang berharga, sama berharganya. 在主的眼中，我们每一个人都是宝贵的，都是有价值的。 Bahkan kalau mau jujur, kita sebenarnya adalah manusia yang hina. 但是呢，如果要诚实的说的话，我们大家都是卑微的人， Manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. 是那个充满软弱、充满罪恶的人。 Apa yang kita bisa banggakan? 我们拿什么可以作为自豪的 Tidak ada. 理由呢？没有的。 Semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Tuhan. 我们所拥有的一切，其实都是主的。 Apa yang kita bisa banggakan? 我们拿什么来感到光荣呢？ Tidak ada. 没有。 Kita ada, kita bisa, kita punya, semua hanya karena anugerah Tuhan saja. 我们存在，我们拥有，我们能够，这完全是主赐给我们的恩典。 Kalau demikian, mengapa kita selalu ingin menjadikan diri kita fokus? 那么既然这样，我们为什么总是要把自己成为别人聚焦的
Kalau demikian, mengapa kita lebih mementingkan diri kita sendiri? 如果这样，我们为什么更看重、更注意到自己的事呢？ Bukankah seharusnya Tuhanlah yang menjadi fokus hidup kita? 我们主岂不是应该成为我们生命中的焦点吗？ Bukankah kepentingan Tuhanlah yang seharusnya kita kerjakan dan jalankan? 我们不是应该履行上帝主的要我们做的对的有利益的事？ Bukankah sudah seharusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? 我们岂不是应该在上帝的面前谦卑下来吗？ Juga sudah sewajarnya kita rendah hati kepada yang lain juga. 同时我们也应该在别人面前存心谦卑， Karena kita tidak lebih hebat, tidak lebih baik daripada yang lain. 因为我们不会比别人好，也不会比别人强。 Karena itu, pertama, mari kita melihat diri kita dan juga melihat orang lain sama seperti Tuhan melihat kita 所以 semua. 首先呢，我们应该像主看待我们每个人，我们看待我们自己，也同样的正确看待别人。 Kedua, mari kita selalu mengingat dan meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk setiap kita. 第二呢，我们要看主耶稣基督为我们做了什么事，以他为榜样。 Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana dia merendahkan dirinya. 主耶稣在谦卑的事上已经给我们树立了一个非常好的榜样。 Tuhan Yesus, ia adalah Tuhan yang memiliki segalanya. 主耶稣是拥有宇宙万物一切的主， Ia adalah Tuhan yang maha kuasa. 他是全能的主。 Tetapi kita tahu bagaimana dia mau menjadi manusia yang hina, bahkan mati di atas kayu 但是我们 salib. 知道他怎样成为一个卑微的人，甚至为我们死在十字架上， Untuk apa? 是为了什么呢？ Untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang hina. 就是为了拯救我们这些每一个卑微的人。 Bayangkan kalau Tuhan Yesus saat dia menjadi manusia, dia itu hanya untuk mencari puji-pujian. 我们想讲一下，当主耶稣降世为人的时候，这是为了得到别人的夸奖的话， Apakah ia akan mati di atas kayu salib? 他会不会死在十字架上呢？ Mungkin tidak, karena yang ia dapatkan adalah penghinaan, cacian, bahkan penganiayaan. 可能不会，因为他在十字架上受到的是辱骂呀、侮辱，还有折磨。 Tuhan saja yang memiliki segalanya mau merendahkan diri menjadi manusia. 你看，拥有一切的主都愿意谦卑下来，成为人的样式。 Bukan untuk kepentingan dirinya, 他不是为了自己的利益， tetapi untuk setiap kita manusia berdosa. 但是为了我们每一个罪人的利益。 Masakan kita manusia yang telah ditebus dosanya menyombongkan diri? 难道我们这些已经被救赎的罪人，反而呢，夸耀自己吗？ Masakan kita dengan begitu egoisnya hanya memikirkan kepentingan kita sendiri dan hanya diri kita yang menjadi fokus? 我们难道就是这样自私的，单单顾自己的事，把自己看作是一切的中心点？ Karena itu saudara-saudara, milikilah kerendahan hati. 所以弟兄姐妹，我们应该有谦卑的心， Tetaplah terus dalam kesatuan itu. 我们继续在这合一的状态里。 Saat egomu mulai muncul, ingat siapa kita di mata Tuhan. 当我们产生自私念头，应该想想，在上帝眼中，我们到底是怎么样的人？ Saat egomu mulai menguasaimu, ingat egomu itu akan menghancurkan hidupmu. 当自私的念头开始控制你们，我们要想象这个自私的念头会使我们粉碎。 Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk boleh terus memiliki kerendahan hati. 但愿主帮助我们，让我们继续保持谦卑的心。 Saudara-saudara, saat ini saya mengundang kita bersama-sama masing-masing secara pribadi bisa berlutut kalau memungkinkan untuk berdoa. 这个时候，弟兄姐妹，如果你能够跪下祷告的话，就请你跪下祷告吧。 Mari kita melihat diri kita. 让我们看看我们自己， Apakah kita sudah menjadi orang yang rendah hati 我们是不是 dimanapun kita berada? 我们是不是在我们是不是无论在何处都是一个谦卑的人？ Mari kita berdoa secara 来 pribadi. 我们一起祷告吧。